Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah bagi kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan kurniakanlah kami kefahaman. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Quran. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar penonton channel YouTube Tahsin Q yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Semoga kesemuanya, ibu bapa, saudara-saudari, adik kakak, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Lebih-lebih lagi menjelang tibanya Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 2025 yang insya-Allah akan menemui kita sekiranya kita masih lagi dipanjangkan usia pada lebih kurang 2 minggu dari sekarang, iaitu mungkin 2 hari bulan Mac 2025 insya-Allah. Semoga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik, panjangkan usia kita, kesihatan yang baik, dan keafiatan yang berpanjangan insya-Allah. Semoga dengan itu dapatlah kita melipat gandakan amal ibadat kita di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah mengurniakan kita taufik dan hidayah untuk kita memperbanyakkan amal tilawatil Quran dan seumpamanya, mengambil kesempatan daripada peluang yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, sebab baik bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan bulan di mana Allah janjikan, yang mana Allah pasti menepati janjinya, bulan rahmah, bulan keampunan, maghfirah, dan bulan Allah memerdekakan hamba-hambanya yang bertuah daripada azab api neraka. Lebih-lebih lagi menjelang 10 akhir Ramadan, pada malam-malam 10 dan siang 10 akhir Ramadan, di mana Allah memerdekakan dengan kasih belas dan limpah kurnianya hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yang bertuah daripada azab api nerakanya. Semoga kita semua digolongkan dalam golongan yang bertuah tersebut. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan teruskan lagi perkongsian kita berhubung dengan tahsin Al-Quran dan tajwid Al-Quran, di mana kita berusaha untuk sama-sama belajar memperelokkan tahsin Al-Quran kita, memperelokkan bacaan Al-Quran kita dari masa ke semasa sesuai dengan pertambahan ilmu pengetahuan kita yang Allah kurniakan kepada kita. Semoga di masa-masa mendatang bacaan Al-Quran kita, tilawah kita akan menjadi lebih berkualiti, lebih menepati dari segi tartilnya, tajwidnya, dari segi penghayatannya kepada tahap yang lebih baik lagi insya-Allah. Okay. Memperelokkan bacaan lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz. Memperelokkan bacaan lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz, yakni tahsin lafaz al-isti'azah dan ataupun lafaz at-ta'awuz.
Apakah dia lafaz al-isti'azah atau lafaz at-ta'awuz? Lafaznya yang paling standard, paling lazim adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun ada versi-versi lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim dan seumpamanya, tetapi lafaz yang paling standard, paling asas, paling lazim diguna pakai adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya lebih kurang, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam, ataupun aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu lafaz ta'awuz atau isti'azah adalah lafaz memohon perlindungan daripada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk ataupun yang direjam. Okey. Apakah sebenarnya hukum membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz ini? Apakah sebenarnya hukum membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ini? Kita lihat, kita dengar apa pandangan ulama berkenaan persoalan ini. Okey, jumhur ulama, yakni sejumlah besar ulama, terutamanya ulama qurra, ulama pembaca Al-Quran, berpendapat hukum membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ketika mana hendak memulakan bacaan Al-Quran, yang sama ada di awal atau di pertengahan surah, adalah sunat muakkad. Jumhur ulama berpendapat hukum membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ketika mana hendak memulakan bacaan Al-Quran, sama ada di awal ataupun di pertengahan surah, adalah sunat muakkad. Yang ini sunat yang amat-amat dituntut kita mengamalkannya. Bagaimanapun, terdapat juga di kalangan ulama yang berpandangan bahawa hukum membaca al-isti'azah at-ta'awuz adalah wajib. Ada juga di kalangan ulama yang berpendapat hukum membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz adalah wajib, tetapi memadai membacanya sekali seumur hidup bagi memenuhi tuntutan wajib itu, yakni bagi menggugurkan kewajipan itu. Tetapi memadai membacanya sekali seumur hidup bagi memenuhi tuntutan wajib itu, yakni bagi menggugurkan kewajipan itu. Okey. Nota. Lafaz al-isti'azah atau lafaz at-ta'awuz sebenarnya bukanlah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ini sebenarnya bukanlah salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Perkongsian kita untuk tahsin al-isti'azah ataupun tahsin lafaz at-ta'awuz ini adalah lebih kepada melihat kesilapan-kesilapan yang seringkali berlaku di kalangan para pembaca Al-Quran, untuk sama-sama kita memahami apakah kesilapan tersebut dan untuk sama-sama kita memperbetulkannya, insya-Allah. Okey, sekadar sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang Allah kurniakan kepada saya, insya-Allah saya akan berkongsi apa yang saya tahu. Dan jika ada kesilapan ataupun apa-apa kekurangan dalam penjelasan saya memohon kemaafan. Saya bukanlah orang yang alim ataupun mahir dalam bidang tilawatil Quran ini. Cumanya saya suka untuk berkongsi sedikit apa yang saya tahu, untuk sama-sama kita ambil manfaat daripadanya, yakni manfaat kehidupan dunia kita yang sementara ini, dan manfaat untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Okey, kesilapan ketika membaca al-isti'azah. Di sini dalam proses ini saya kongsikan lebih kurang 13 kesilapan yang sering
yang mungkin berlaku ketika mana seseorang itu membaca al-isti'azah. Daripada 13 itu, ini adalah yang pertama, yakni kesilapan ketika membaca al-isti'azah. Yang pertama, pada kalimah ataupun perkataan a'udzu. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang pertama, iaitu pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Kesilapan yang pertama adalah tidak terbuka mulut secukupnya ketika melafazkan huruf hamzah berharakat fathah, hamzah berbaris atas pada kalimah a'udzu. Ini menyebabkan bunyinya tidak menepati sebutan yang sebenarnya. Jika kita tidak membuka mulut secukupnya ketika melafazkan huruf hamzah berharakat fathah ini, bunyinya akan menjadi janggal. Contohnya, oh. Ucapan itu kedengaran begitu kerana kita tidak membuka mulut dengan keluasan yang cukup seperti mana kebiasaan pembaca Al-Quran yang mahir lakukan. Tidak terbuka mulut secukupnya ketika melafazkan huruf hamzah berharakat fathah. Di sini saya contohkan pada kalimah a'udzu. Info tambahan di sini saya kongsikan insya-Allah. Sebutan huruf hamzah berharakat fathah berbaris atas itu sebenarnya dilafazkan tidaklah terlalu menegak sebutannya seperti a, tetapi sebenarnya sedikit condong ataupun sedikit miring ataupun sedikit sending, tetapi tidaklah terlalu menghampiri bunyi hamzah berharakat kasrah ataupun bunyi hamzah berharakat berbaris bawah. Sebutannya tidak terlalu tegak tetapi sedikit condong dengan kecondongan yang tidak terlalu menghampiri hamzah berbaris bawah berharakat kasrah. Bukannya jika ia telah terlalu menghampiri bunyi hamzah berharakat kasrah berbaris bawah. Sedikit condong daripada sebutan yang terlalu menegak. Okay. Semoga sama-sama kita ambil manfaat insya-Allah, dan maaf jika info yang saya berikan tidak tepat. Okey. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah atau lafaz at-ta'awuz yang kedua juga pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang kedua juga pada lafaz ataupun kalimah a'udzu, iaitu tersilap menghilangkan sifat syiddah pada huruf hamzah. Tersilap menghilangkan sifat syiddah pada huruf hamzah, iaitu menyebut huruf hamzah berbaris atas, hamzah fathah berbaris atas tanpa terputus suara, menyebabkan sebutannya menjadi meleret ataupun sedikit panjang, iaitu tersilap menghilangkan sifat syiddah pada huruf hamzah, iaitu menyebut huruf hamzah berharakat fathah berbaris atas tanpa terputus suara, menyebabkan sebutannya menjadi meleret ataupun panjang, iaitu Sedangkan huruf hamzah itu bersifat syiddah, iaitu terputus suara ketika melafazkannya. Sedangkan huruf hamzah itu bersifat syiddah, iaitu terputus suara ketika melafazkannya, menjadikan sebutan yang tepat insya-Allah adalah seakan-akan seakan-akan terhenti, iaitu bukannya Okey, kesilapan yang ketiga ketika mana seseorang itu membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang mungkin terjadi adalah
Juga pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang ketiga dalam perkongsian ini juga pada lafaz ataupun kalimah a'udzu, iaitu tersilap dengan terlalu menekan sebutan pada huruf ain pada kalimah a'udzu, sehingga menyebabkan huruf ain itu seperti ditasydidkan ataupun disabdukan bunyinya menjadi a'udzu, a'udzu tanpa disengajakan. Terlalu menekan sebutan pada huruf ain, yakni terlalu memaksa sebutan pada huruf ain pada kalimah a'udzu sehingga menyebabkan huruf ain itu bunyinya seperti ditasydidkan ataupun disabdukan menjadi a'udzu, a'udzu tanpa disengajakan. Walaupun kesilapan itu tidak disengajakan, tetapi ia termasuk dalam al-lahnul jali, kesalahan yang ketara, kesilapan yang ketara, disebabkan kita telah menambah satu huruf, satu tanda sabdu, berarti kita telah pun menambahkan satu huruf ain sukun, ain mati kepada bacaan. Sedangkan huruf ain tanda sabdu ataupun tasydid ataupun huruf ain sukun itu sebenarnya tiada dalam tulisan mushaf. Huruf yang bertasydid ataupun bersabdu pada dasarnya adalah terdiri daripada dua huruf yang serupa. Huruf pertama berharakat sukun, berbaris mati, manakala huruf kedua pula berharakat fathah ataupun mungkin kasrah ataupun mungkin dhammah. Huruf yang bertasydid pada dasarnya adalah terdiri daripada dua huruf yang serupa, yang mana huruf pertama berharakat sukun dan huruf kedua berharakat fathah atau kasrah atau dhammah. Tetapi ditulis hanya satu huruf dan diletakkan tanda tasydid, tanda sabdu di atasnya bagi mewakili huruf yang berharakat sukun, berbaris mati. Saya contohkan di sini. Ain sabdu di depan adalah datangnya daripada ain sukun, ain mati, dan ain berbaris dhammah, berbaris depan. Iaitu dua huruf yang sama. Pertamanya huruf itu berharakat sukun ataupun bertanda sukun ataupun mati, dan huruf yang kedua berbaris, dalam kes ini berharakat dhammah, berbaris depan, tetapi diringkaskan penulisannya hanya kepada satu huruf sahaja dan diletakkan tanda sabdu bagi mewakili ain sukun, huruf pertama yang sukun itu, yang mana ain sukun itu sebenarnya tersirat pada tanda sabdu untuk huruf yang bertasydid ataupun yang sabdu tersebut. Antara lainnya adalah bertujuan untuk meringkaskan penulisan mushaf. Kerana jika setiap huruf yang bersabdu itu ditukarkan menjadi dua huruf, dengan yang pertamanya huruf sukun dan yang keduanya huruf yang berharakat, maka penulisan mushaf akan menjadi terlalu panjang. Apabila kita terlalu menekan sebutan ketika melafazkan huruf ain, besar kemungkinan kita tanpa sengaja telah pun memasukkan huruf yang tiada pada mushaf, iaitu ain yang berharakat sukun, ke dalam bacaan. Ini merupakan satu kesilapan, kerana kita tidak boleh memasukkan huruf yang tiada pada mushaf ke dalam bacaan, dan tidak boleh juga kita meniadakan ataupun kita menghazafkan ataupun kita menghilangkan daripada bacaan kita huruf yang sememangnya tertulis pada mushaf tanpa sebab-sebab yang dibenarkan.
Seterusnya kesilapan ketika membaca al-isti'azah atau lafaz at-ta'awuz yang keempat, iaitu masih lagi pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Yang tersilap memasukkan suara ke rongga hidung ketika melafazkan huruf ain pada kalimah a'udzu. Tersilap memasukkan suara ke rongga hidung ketika melafazkan huruf ain pada kalimah ataupun lafaz a'udzu, sehingga menyebabkan bunyi suara yang kedengaran ketika mana kita melafazkan huruf ain tersebut tidak menepati sebutan sebenar untuk huruf ain dari segi makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Tersilap memasukkan suara ke rongga hidung ketika mana kita melafazkan huruf ain pada kalimah ataupun lafaz a'udzu, sehingga menyebabkan bunyi suara yang kedengaran ketika melafazkan huruf ain tersebut tidak menepati sebutan sebenar untuk huruf ain dari segi makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Makhraj huruf ataupun makharijul huruf, yakni tempat keluar huruf bagi huruf ain, adalah di tengah kerongkong ataupun tengah halkum, yakni al-halq. Sehubungan dengan itu, huruf ain juga dipanggil huruf lingkungan kerongkong ataupun huruf lingkungan halkum, yakni al-halqiyatun, kerana ia keluar daripada lingkungan kerongkong ataupun lingkungan halkum. Ketika melafazkan huruf ain, suara perlu dialirkan dari tempat keluarnya di tengah kerongkong ataupun di tengah halkum tanpa memasukkan suara itu ke rongga hidung, yakni al-khayshum. Tanpa memasukkan suara ke rongga hidung al-khayshum untuk memastikan sebutan yang tepat, insya-Allah. Bagaimanakah kita dapat pastikan bahawa kita tidak memasukkan suara ke rongga hidung ketika melafazkan huruf ain? Salah satu caranya ialah dengan kita memicit hidung ketika melafazkan sebutan huruf ain tersebut. Jika suara yang terhasil kedengaran sama sahaja dengan pengucapan dalam keadaan biasa, bermakna kita tidak memasukkan huruf ke rongga hidung. Dan insya-Allah inilah cara yang betul untuk melafazkan huruf ain. Bukannya 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 insya-Allah. Begitulah caranya secara umumnya. Okey, kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang kelima, masih lagi pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang kelima, masih lagi pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Yakni tertukar sebutan huruf ain berharakat dhammah. Tertukar sebutan huruf ain berharakat dhammah, yakni berbaris hadapan pada a'udzu kepada sebutan huruf hamzah berharakat dhammah Tertukar sebutan huruf ain berharakat dhammah pada a'udzu kepada sebutan huruf hamzah berharakat dhammah Sedangkan sebutan kedua-duanya adalah berbeza disebabkan perbezaan dari segi makhraj huruf dan sifat huruf. Yakni tersilap membaca a'udzu kepada a'udzu. Tersilap membaca, melafazkan sebutan a'udzu dengan ain berharakat dhammah kepada a'udzu, yakni kepada hamzah berharakat dhammah. Ini merupakan kesilapan ataupun kesalahan yang ketara al-lahnul jali yang perlu kita elakkan, disebabkan ia boleh membawa pada perubahan makna dan boleh menjadi aib kepada kita sebagai pembaca kitab suci Al-Quran. Okey, kesilapan ketika membaca lafaz al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang keenam, masih lagi pada lafaz kalimah a'udzu
Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz. Yang keenam, masih lagi pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Yakni tersilap memanjangkan sebutan huruf mad waw melebihi kadar panjang mad asli ataupun dikenali juga sebagai mad tab'i ataupun dikenali juga sebagai mad zati, iaitu 2 harakat pada kalimah a'udzu. Tersilap memanjangkan sebutan huruf mad waw melebihi kadar panjang mad asli ataupun mad tab'i ataupun dipanggil juga sebagai mad zati, iaitu 2 harakat pada kalimah a'udzu. Contohnya kita bacakan a'udzu menjadi a'udzu. A'udzu 2 harakat, kita bacakan 3 ataupun 4 harakat a'udzu. Okey, kesilapan ketika membaca lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang ketujuh adalah masih lagi berkisar pada lafaz ataupun kalimah a'udzu. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang ketujuh masih lagi pada lafaz ataupun kalimah a'udzu, iaitu tertukar sebutan huruf zal pada a'udzu kepada sebutan huruf zai. Tertukar sebutan huruf zal pada a'udzu kepada sebutan huruf zai menjadi a'udzu. Tertukar sebutan huruf zal pada a'udzu kepada sebutan huruf zal kepada sebutan huruf zai menjadi a'udzu. Sedangkan sebutan kedua-duanya adalah berbeza kerana perbezaan dari segi makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Cara melafazkan huruf zal adalah dengan memastikan hujung lidah menyentuh gigi seri atas. Cara melafazkan huruf zal adalah dengan memastikan hujung lidah menyentuh gigi seri atas. Secara ringkasnya, huruf zal tidak terdengar bunyi buzzing sound ketika mana ia dilafazkan. Secara ringkasnya, huruf zal tidak terdengar bunyi z ataupun bunyi buzzing sound ketika dilafazkan. Kita contohkan di sini sebutannya za, zi, zu, za, zi, zu, zai, zan, zin, zun, az, iz, uz. Za, zi, zu, za, zi, zu, zai, zan, zin, zun, az, iz, uz. Bunyi buzzing sound z tidak kedengaran. Sedangkan huruf zai pula, bunyi buzzing sound akan terdengar ketika dilafazkan, ketika mana ia dilafazkan. Sedangkan huruf zai pula, bunyi buzzing sound akan terdengar ketika ia dilafazkan. Kita contohkan di sini za, zi, zu, za, zi, zu, zai, zan, zin, zun, az, iz, uz. Za, zi, zu, za, zi, zu, zai, zan, zin, zun, az, iz, uz. Okey. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-8. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-8 adalah pada lafzul jalalah Allah. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-8 adalah pada lafzul jalalah Allah. Okey. Yakni pertamanya tersilap memanjangkan sebutan huruf mad alif yang sebenarnya tidak tertulis pada mushaf tetapi ada tersirat dalam bacaan melebihi kadar panjang 2 harakat pada lafzul jalalah Allah. Sebutannya sepatutnya adalah Allah, 2 harakat, lam baris fathah itu
Baik atas itu dibaca dengan 2 harakat, tidak tertulis pada alif ma itu tidak tertulis pada mushaf, tetapi tersirat dalam bacaan kita. Kerana sememangnya sebutan untuk lafzul jalalah Allah, untuk nama Allah, di lamnya dipanjangkan, baris atasnya 2 harakat. Tetapi antara kesilapan yang mungkin terjadi adalah kita tersilap memanjangkan sebutan huruf mad alif yang tidak tertulis pada mushaf tetapi tersirat dalam bacaan itu melebihi kadar panjang 2 harakat. Contohnya yang sebenarnya adalah Allah menjadi Allah, Allah. Okey. Seterusnya, kita kongsikan kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang ke-9 pada lafaz asy-syaitani. Pada lafaz asy-syaitani. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-9 pada lafaz asy-syaitani. Yakni tertukar sebutan huruf shin pada asy-syaitani kepada sebutan huruf sin, menjadikan sebutan yang sepatutnya asy-syaitani menjadi as-syaitani. Tertukar sebutan huruf shin pada kalimah asy-syaitani kepada sebutan huruf sin, menjadikan sebutannya menjadi as-syaitani, iaitu sebutan yang tidak tepat. Sedangkan kedua-duanya adalah berbeza disebabkan perbezaan dari segi makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Makhraj ataupun tempat keluar huruf shin adalah di tengah lidah, dan cara melafazkannya adalah dengan mengangkat daun lidah hingga menekan langit-langit keras dan melencongkan sedikit ke sebelah tepi bibir, yakni tanpa memuncungkan bibir ketika mengucapkannya. Jika kita memuncungkan bibir, sebutannya akan menjadi sha, shi, shu, shan, shin, shun, ash, ish, ush. Dan sebutan itu tidak menepati sebutan yang sebenar bagi huruf shin. Sebutan cara melafazkannya yang tepat insya-Allah dengan kita mengangkat daun lidah hingga menekan langit-langit keras dan melencongkan sedikit ke sebelah tepi bibir tanpa memuncungkan bibir ketika mana melafazkannya, menjadi sebutannya adalah sha, shi, shu, shan, shin, shun, ash, ish, ush. Huruf shin ketika mana bertasydid ataupun bersabdu, atau ketika sukun, yakni ketika bertanda mati, harus ditahan suaranya seketika. Huruf shin ketika mana bertasydid, bersabdu, ataupun ketika mana sukun, bertanda mati, harus ditahan suaranya seketika. Ini kerana huruf shin itu memiliki sifat hams, al-hams, dan sifat tafashi, at-tafashi, iaitu mengalirnya angin ataupun nafas ketika mana ia dilafazkan. Secara ringkasnya, huruf shin akan terdengar bunyi sh, buzzing sound ketika di mana disebut. Secara ringkasnya, huruf shin akan terdengar bunyi sh, bunyi buzzing sound ketika mana disebut. Kita contohkan di sini, insya-Allah. Sha, shi, shu, sha, shi, shu, shai, shan, shin, shun, ash, ish, ush. Sha, shi, shu, sha, shi, shu, shai, shan, shan, shin, shun, ash, ish, ush. Kedengaran jelas bunyi buzzing sound ketika mana huruf shin dilafazkan, ketika mana dia berharakat kasrah, fathah, kasrah, dhammah, ataupun ketika mana dia berbaris 2 berharakat tanwin, sama ada fathatain, kasratain, dhammatain, ataupun ketika mana huruf shin itu kita matikan ia dengan huruf hamzah
ataupun apa-apa huruf sebelumnya. Sedangkan huruf sin pula, iaitu tanpa titik 3 di atasnya, bunyi sh, bunyi buzzing sound tidak sepatutnya kedengaran ketika mana disebut. Sedangkan huruf sin pula, bunyi sh, bunyi buzzing sound tidak sepatutnya kedengaran ketika mana ia dilafazkan. Kita contohkan di sini, sa si su, sai, san, sin, sun, as, is, us. Sa si su, sai, san, sin, sun, as, is, us. Berikutnya, kesilapan ketika membaca lafaz al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz masih lagi pada lafaz ataupun kalimah asy-syaitani. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-10 masih lagi pada lafaz ataupun sebutan asy-syaitani. Yakni terlalu menekan ataupun memaksakan sebutan pada huruf ya sukun pada kalimah ataupun lafaz asy-syaitani. Terlalu menekan ataupun memaksakan sebutan huruf ya sukun, ya mati pada kalimah asy-syaitani, sehingga suara yang terhasil akan kedengaran sedikit kasar, sedikit keras, sedikit janggal, sedangkan sebutan yang sepatutnya untuk huruf ya sukun sepatutnya kedengaran lembut dan lunak. Ini kerana huruf ya ketika mana sukun, ketika mana bertanda mati, yang mana huruf sebelumnya adalah berharakat fathah berbaris atas, adalah bersifat dengan sifat al-lin, sifat lin ataupun sifat layin, iaitu kedengaran lembut ataupun lunak apabila dilafazkan. Jadi sebutannya adalah asy-syaitani, bukannya asy-syaitani. Sebutannya sepatutnya lembut, asy-syaitani, bukannya asy-syaitani. Okey, kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang ke-11 juga masih lagi pada lafaz ataupun kalimah asy-syaitani, iaitu tersilap mengheret sebutan huruf ya sukun pada kalimah ataupun lafaz asy-syaitani sehingga sebutannya kedengaran seperti syai, yang mana implikasinya adalah seolah-olah kita menambah satu ataupun bahkan dua huruf mad ya pada bacaan. Tersilap mengheret sebutan huruf ya sukun pada kalimah asy-syaitani sehingga sebutannya kedengaran seperti syai, yang mana implikasinya adalah seolah-olah kita menambah satu ataupun bahkan dua huruf mad ya pada bacaan, sedangkan ia sebenarnya bukanlah huruf mad tetapi adalah huruf ya lin. Ya sukun di sini adalah huruf ya lin dan bukannya huruf ya mad. Jadi menjadikan sebutan asy-syaitani menjadi asy-syaitani. Itu adalah satu kesilapan, yakni kesilapan tanpa sengaja kita telah menambah satu ataupun dua ya mat pada bacaan asy-syaitani, sedangkan huruf ya mat tidak ada dalam mushaf untuk lafaz asy-syaitani tersebut. Okey. Seterusnya, kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-12 pada lafaz minasyaitonir rajim. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang ke-12 pada lafaz minasyaitonir rajim, iaitu tersilap menghilangkan bunyi tasydid ataupun bunyi syaddah ataupun bunyi sabdu pada sebutan huruf ra' bertasydid, ra' bersabdu, berharakat fathah berbaris atas
pada kalimah ar-rajimi. Tersilap menghilangkan bunyi tasydid, bunyi syaddah ataupun bunyi sabdu pada sebutan huruf ra bertasydid, berharakat fathah ataupun ra bersabdu berharakat berbaris atas pada kalimah ar-rajimi, sehingga sebutannya bertukar dari sebutan yang tepat iaitu minasyaitanir rajim menjadi minasyaitanir rajim, sehingga sebutannya bertukar dari sebutan yang tepat iaitu minasyaitanir rajim menjadi minasyaitanir rajim, kerana kita telah tanpa sengaja kita telah hilangkan bunyi sabdu, bunyi tasydid, bunyi syaddah pada ra tasydid berharakat fathah tersebut. Huruf yang bertasydid, yang bersabdu pada dasarnya adalah terdiri daripada dua huruf yang serupa. Huruf pertama berharakat sukun dan huruf yang kedua berharakat sama ada fathah berbaris atas, kasrah berbaris bawah ataupun dhammah berbaris hadapan. Tetapi ia ditulis hanya satu huruf dan diletakkan tanda tasydid ataupun tanda sabdu di atasnya, tanda syaddah di atasnya bagi mewakili huruf yang berharakat sukun. Huruf yang berharakat sukun yang mana ia tersirat, ra berharakat sukun itu tersirat pada tanda sabdu yang tertulis pada mushaf. Kita contohkan di sini, ra bertasydid berharakat fathah, ra bersabdu berharakat fathah adalah datangnya daripada ra, dua huruf yang sama iaitu ra berbaris bertanda sukun dan ra berbaris atas, yang mana ra bertanda sukun itu sebenarnya tersirat pada tanda sabdu, tanda tasydid tersebut, yang mana antara lainnya penggunaan hanya satu huruf sahaja. Antara lainnya bertujuan untuk meringkaskan penulisan mushaf. Apabila kita menghilangkan bunyi tasydid, bunyi sabdu, bunyi syaddah dari bacaan, kita tanpa sengaja, tanpa sedar telah meniadakan, telah menghazafkan, telah menghilangkan huruf yang sememangnya tertulis pada mushaf, iaitu ra yang bertasydid yang sebenarnya berharakat sukun dari bacaan kita. Ini merupakan satu kesilapan sebenarnya, kerana kita tidak boleh memasukkan huruf yang tiada pada mushaf ke dalam bacaan, dan tidak boleh juga kita meniadakan, kita menghazafkan ataupun kita menghilangkan dari bacaan kita huruf yang sememangnya tertulis pada mushaf tanpa sebab-sebab yang membolehkannya ataupun yang membenarkannya. Okey, kesilapan ketika membaca al-isti'azah yang terakhir untuk perkongsian kali ini adalah pada lafaz ar-rajimi. Kesilapan ketika membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang terakhir, yang ke-13, masih lagi pada lafaz ar-rajimi. Okey, tersilap melafazkan sebutan huruf ra berharakat fathah, ra berbaris atas pada kalimah ar-rajimi. Tersilap melafazkan sebutan huruf ra berharakat fathah ataupun ra berbaris atas pada kalimah ar-rajimi dengan fathah muraqqaqah, yakni dengan fathah muraqqaqah, iaitu dilafazkan dengan tarkik, dengan bacaan nipis, yakni dibaca nipis sebagai ra, ar-rajimi. Dengan tersilap melafazkan sebutan huruf ra berharakat fathah pada kalimah ar-rajim dengan fathah muraqqaqah, fathah yang dibaca tarkik, dibaca nipis, menjadikan sebutan ar-rajim menjadi ar-rajim, sehingga menjadi minasyaitanir rajim, ra. Sedangkan ra berharakat fathah, ra berbaris atas, sepatutnya dilafazkan dengan menggunakan fathah mufakhamah. Fathah mufakhamah,
iaitu dilafazkan dengan tafkhim, dilafazkan yang dibacakan secara tebal, yang mana bunyinya adalah ra, menjadikan sebutan yang tepat insya-Allah adalah minasyaitonir rajim dan bukannya minasyaitonir rajim. Sebutan yang tepat adalah RU, ra, dan bukannya RA, ra. Okey, kita telah selesai dengan contoh-contoh kesilapan-kesilapan yang mungkin terjadi ketika mana seseorang pembaca Al-Quran itu membaca atau melafazkan lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ini. Semoga dapat kita ambil pelajaran daripadanya, ambil manfaat daripadanya, dan insya-Allah dapat kita melakukan tahsin kepada lafaz al-isti'azah kita, lafaz at-ta'awuz kita, supaya insya-Allah dari masa ke semasa kualiti bacaan kita akan dapat diperelokkan, dapat ditingkatkan lagi insya-Allah. Berikutnya adalah persoalan sama ada al-isti'azah ataupun at-ta'awuz itu lafaznya dibaca dengan suara nyaring ataupun perlahan. Adakah al-isti'azah atau at-ta'awuz itu dibaca dengan suara nyaring, kuat ataupun secara perlahan? Okey. Ia dibaca nyaring, dibaca kuat ketika dibaca di dalam majlis. Seperti majlis tilawatil Quran dan majlis-majlis keagamaan dan juga semasa belajar. Lafaz al-isti'azah atau at-ta'awuz ini dibaca nyaring, dibaca kuat ketika dibaca dalam majlis seperti majlis tilawatil Quran dan majlis keagamaan dan juga semasa belajar. Tetapi ia dibaca secara perlahan, secara sir ketika dibaca di dalam solat dan semasa dibaca bersendirian. Ia dibaca secara perlahan, secara sir ketika dibaca di dalam solat dan juga ketika semasa dibaca ketika bersendirian. Okey, nota. Jika lafaz al-isti'azah telah dibaca dengan suara nyaring oleh orang pertama sewaktu memulakan bacaan dalam majlis membaca Al-Quran secara bergila-gila seperti majlis tadarrus Al-Quran atau majlis khatamul Quran, maka pembaca-pembaca yang berikutnya hendaklah membacanya dengan suara perlahan. Okey, sekarang kita perhatikan pula, kita kongsikan pula cara membaca al-isti'azah diikuti dengan al-basmalah ataupun at-tasmiyah dan awal surah. Yang pertama, cara membaca al-isti'azah diikuti dengan al-basmalah dan ataupun at-tasmiyah dan awal surah yang pertama. Yani kita wakaf pada al-isti'azah ataupun pada at-ta'awuz. Kemudian wakaf pula pada al-basmalah, lafaz at-tasmiyah, dan kita ibtidak dengan awal surah. Kita wakaf pada al-isti'azah, wakaf pula pada al-basmalah dan ibtidak dengan awal surah. Inilah sebenarnya cara bacaan yang lebih aula, lebih utama dan menjadi kebiasaan, menjadi kelaziman para pembaca Al-Quran. Kita contohkan di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita wakaf pada al-isti'azah. Kemudian kita mulakan dengan al-basmalah dan kita wakaf padanya Bismillahirrahmanirrahim, dan kita ibtidak dengan awal surah. Contoh di sini al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Kita contohkan lagi sekali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seterusnya, cara membaca al-isti'azah diikuti dengan al-basmalah ataupun at-tasmiyah dan diikuti pula oleh awal surah yang kedua. Cara membaca al-isti'azah diikuti dengan lafaz al-basmalah ataupun at-tasmiyah dan diikuti pula oleh awal surah
cara yang kedua, yakni kita waqaf pada al-isti'azah. Kemudian al-basmalah kita disambung dengan awal surah. Kita waqaf pada al-isti'azah, kemudian ibtida mulakan dengan al-basmalah yang disambungkan terus dengan awal surah. Kita contohkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf di situ. Kemudian kita ibtida dengan basmalah, lalu kita sambungkan terus bacaan basmalah itu dengan awal surah. Di contoh ini adalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya contohkan lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, cara membaca lafaz al-isti'azah ataupun at-ta'awuz yang diikuti dengan al-basmalah ataupun at-tasmiyah dan diikuti pula dengan awal surah. Cara yang ketiga, cara membaca al-isti'azah diikuti dengan al-basmalah ataupun at-tasmiyah dan diikuti pula dengan awal surah. Cara yang ketiga, yakni al-isti'azah disambung dengan al-basmalah, kemudian waqaf, kemudian ibtida awal surah dengan nafas yang baru. Yakni al-isti'azah ataupun at-ta'awuz ini disambungkan terus bacaannya dengan al-basmalah ataupun at-tasmiyah, kemudian waqaf pada al-basmalah, pada akhir al-basmalah, dan ibtida ataupun mulakan awal surah dengan nafas yang baru. Kita contohkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waqaf pada hujung lafaz al-basmalah. Kemudian kita ibtida dengan nafas yang baru, awal surah. Qul huwallahu ahad. Kita contohkan lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Cara membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz diikuti dengan al-basmalah ataupun lafaz at-tasmiyah dan diikuti pula dengan awal surah. Cara bacaan yang keempat dan terakhir. Cara membaca al-isti'azah ataupun lafaz at-ta'awuz yang diikuti dengan al-basmalah ataupun lafaz at-tasmiyah dan diikuti pula dengan awal surah, yakni cara bacaan yang keempat dan yang terakhir. Yakni kita menyambungkan ketiga-tiga sekaligus dengan satu nafas. Kita menyambungkan ketiga-tiganya sekaligus dengan satu nafas, iaitu al-isti'azah campur al-basmalah campur awal surah dibaca sekaligus dengan satu nafas. Kita contohkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, selesai sudah sesi perkongsian berhubung kait dengan lafaz al-isti'azah atau lafaz at-ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim beserta huraiannya berhubung dengan terutamanya kesilapan-kesilapan yang sering ataupun mungkin berlaku di kalangan para pembaca Al-Quran, dan kesalahan tersebut amat-amat perlu kita usahakan untuk mengelakkannya daripada terjadi kepada kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua, untuk saya dan untuk saudara-saudari sidang penonton, Tahsin Q, ibu bapa, adik kakak sekalian. Semoga sedikit sebanyak ia dapat membantu kita memperelokkan, mempertingkatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan yang lebih berkualiti dari masa ke semasa, menepati tajwidnya, tartilnya dan seumpamanya. Semoga Al-Quran yang kita baca tidaklah
melaknat kita, tetapi tidaklah menjadi saksi pendakwa atas kita di hari penghisaban nanti. Sebaliknya menjadi saksi pembela kita yang akan menghantar kita dengan limpah kurnia kasih yang belas Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga Allah, insya-Allah. Saya akhiri perkongsian kali ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asri, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi-sesi perkongsian yang lain. Jika dipanjangkan usia, diizinkan Allah SWT dan diberi kesempatan masa, saya sudahi perkongsian kali ini dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian saudara-saudari, ibu bapa, adik kakak, penonton channel YouTube Tahsin Q ini, di atas masa yang tuan-tuan habiskan, tumpuan yang tuan-puan berikan kepada sesi perkongsian kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di sesi-sesi yang seterusnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di lain-lain sesi perkongsian, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.